Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan daripada polis Diraja Malaysia berkaitan dengan Mr. H. Ketua Polis Negara akhirnya buka mulut dan menyatakan kebenaran yang kita tunggu-tunggu selama ini. Siapa Mr. H? Akhirnya diketahui oleh polis Diraja Malaysia. Siapa dia? Kita akan tahu tak lama lagi. Polis akan rakam keterangan Mr. H. Maknanya, polis Diraja Malaysia ataupun polis telah pun mengetahui identiti Mr. H ini kerana bakal dipanggil memberi keterangan. Polis akan merakam keterangan individu yang dinamakan sebagai Mr. H yang didakwa ada kaitan dengan video tular perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dengan seorang kaki tangan JKOM. Tanpa mendedahkan identiti Mr. H itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata individu tersebut dipanggil selepas pihaknya menerima maklumat daripada Muhammad Agus ketika diambil keterangan semalam. Ada beberapa individu lagi akan dipanggil dalam masa terdekat, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur hari ini. Muhammad Agus tampil di Ibu Pejabat Polis daerah Kajang semalam bagi memberi keterangan kali kedua berhubung kes video perbualan mirip dirinya dengan seorang kaki tangan JKOM. Ketika keterangan tersebut diambil, Muhammad Agus dilaporkan berkata telah mendedahkan identiti individu digelar Mr. H yang dikaitkan dengan kes berkenaan kepada polis dan turut membuat laporan terhadap pemilik akaun TikTok Raja Petra susulan penularan satu video TikTok yang mendedahkan maklumat peribadinya. Dalam perkembangan sama, Razarudin berkata pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani digesa tampil bagi membantu siasatan kes video tersebut. Setakat ini, tiada laporan polis berkaitan ancaman keselamatan dibuat oleh Wahab dan kita minta beliau tampil segera untuk membuat siasatan kes ini, katanya ketika dihubungi. Selain itu, Razarudin berkata pihaknya juga turut menjelaskan atau menjalankan siasatan berhubung kebocoran salinan laporan polis Muhammad Agus yang tular di media sosial. Beliau berkata siasatan telah dijalankan mengikut Seksyen 203E Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini juga tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam tarian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus pada sidang medianya Jumaat lepas di sebuah hotel di Bangi mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Siapa Mr. H? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini lagi satu pendedahan dan juga satu kejadian luar biasa yang melibatkan Parti Bersatu. Anda masih ingat dan masih tahu lagi kan, 4 ahli parlimen daripada Parti Bersatu telah sah mengubah sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ini adalah satu tamparan yang paling besar kepada Parti Bersatu dan akhirnya seperti yang telah dijangka, Bersatu bakal mengumumkan kejutan besar berkait dengan parti mereka. Dan apa yang diramalkan benar-benar terjadi. Akhirnya, daripada FMT, Bersatu mahu pindah perlembagaan parti. Menjadi persoalan kita ialah, adakah tindakan Bersatu mahu pindah perlembagaan parti ini ada kaitan dengan tindakan 4 ahli parlimen Bersatu yang telah memalukan parti itu dengan menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim? Adakah ini ada kaitan? Usul pindah perlembagaan itu tiada kaitan isu anti lompat parti, kata seorang daripada pemimpin Parti Bersatu. Itu ialah kenyataan mereka. Usul pindahan perlembagaan itu tiada kaitan isu anti lompat parti. Tapi netizen tetap
juga membuat persepsi melihat tindakan bersatu mahu pindah perlembagaan ini sebagai tindak balas respon mereka terhadap kejadian 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Usul memindah perlembagaan bagi menambah baik urusan pentadbiran parti akan dibentangkan pada Perhimpunan Agung Tahunan PAT Bersatu 2023 di Pusat Convention Idol IDCC Shah Alam dari Khamis hingga Sabtu ini. Naib Presiden Bersatu Radzi Jidin merangkap pengerusi jawatan kuasa PAT Bersatu 2023 berkata, usul itu juga adalah selaras dengan tumpuan atau tema persidangan tahunan kali ke-6, yaitu tekad memperjuang semangat parti demi kesejahteraan rakyat serta negara. Pindahan perlembagaan ini adalah perkara-perkara berkaitan pentadbiran dan juga operasi bersatu. Lebih kepada perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran yang kita mendapat maklum balas dari akar ubi. Ada penambahbaikan dari sudut pentadbiran perlu kita laksanakan, kata beliau. Perkara yang sudah lama kita bincang dan akan dibawa untuk diluluskan dalam Perhimpunan Agung ini, katanya pada media, berhubung PAT Bersatu 2023 di Ibu Pejabat Perikatan Nasional. Radzi Jidin juga berkata, usul pindahan perlembagaan parti itu hanya berhubung perkara asas pentadbiran bersatu dalam memperkukuhkan parti itu dan tiada kaitan dengan isu anti lompat parti. Selain itu, beliau berkata usul lain yang juga akan dibentangkan pada persidangan kali ini adalah berkaitan keadaan di Palestin. Katanya seramai 2,054 orang perwakilan seluruh negara akan menyertai perhimpunan itu. Menurutnya, seramai 760 perwakilan bagi sayap wanita bersatu, manakala 859 perwakilan pemuda akan menyertai convention masing-masing pada Khamis ini. Saudara-saudara sekalian, menjadi tanda tanya besar daripada netizen dan penganalisis politik. Mereka kata, apa tujuan pindah perlembagaan parti ini dan benarkah dengan membuat pindahan perlembagaan ini mampu menyelamatkan parti bersatu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.